Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau kita baru ni ijazah gurunya baca Fatihah 3 kali. Kali pertama hadiah kepada Nabi, kali yang kedua hadiah kepada aulia, kali yang ketiga hadiah kepada segala guru-guru masyayikh. Mudah-mudahan keberkatan mereka tersebut tu akan mengelubungi kita Ahmadiyah ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam anna abwab at-tasrifi 35 baban, 6 minha lis-sulasiyil mujarradi. Matan bina. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah. Tuhan yang amat pemurah, Tuhan yang amat bawah. Yakni Tuhan yang banyak memberi kepada segala hamba-hambanya. Sama ada hamba yang taat kepadanya atau hamba yang deraka kepada, sentiasa Allah Ta'ala ni memberi. Lagi Allah ni Ar-Rahimi, sifat yang kedua pada Allah. Ar-Rahimi, Tuhan yang buat baik, sangat buat baik kepada hambanya. Buat baik ni iaitulah tertentu kepada hamba-hamba yang mukmin saja. Tentu kepada hamba-hamba yang mukmin. Buat baik Allah Ta'ala ni ialah tertentu bagi hamba yang mukmin. Tak sama dengan memberi nikmat. Beri nikmat ni sentiasa Allah Ta'ala beri. Tiap-tiap hamba, sama ada hamba yang taat, hamba yang mukmin, atau hamba yang deraka, hamba yang kafiri, tetap Allah Ta'ala memberi. Sebab itulah kita tak boleh nak buat maknanya nak buat tercengang kau, macam mana orang tu dia tu deraka kepada Allah Ta'ala, tapi sentiasa dia tu nikmat Allah Ta'ala bagi limpah. Kadang-kadang dia tu hamba yang deraka, hamba yang kufur dengan Allah Ta'ala, tapi nikmat dia ni lebih banyak daripada kita hamba yang taat lagi. Jadi sebabnya Allah Ta'ala ni sangat-sangat murah. Sama ada hamba yang taat atau hamba yang deraka, tetap Allah Ta'ala beri. Tapi memberi Allah Ta'ala ni kepada hamba ni, dua golongan tu memang lain-lain lah. Beri kepada hamba yang taat ni semata-mata limpah kurnia dengan jalan buat baik Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba yang deraka, hamba yang kafirin, ia telah beri nikmat dengan jalan istidrak. Sebagai Allah Ta'ala nak pemurakan, untuk nak menseksakan di negeri akhirat sana, dan untuk nak maknanya menyesak dia lagi. Lalu tu Allah Ta'ala bagi nikmat juga. A'lam anna abwab at-tasrifi 35 baban. A'lam, ketahui olehmu, anna abwab at-tasrifi, akan bahawasa segala bab-bab tasrih, akan segala wazan-wazan bagi tasrih, bagi tasrih ilmu sarahnya, maknanya tasrih, ilmu tasrih pun panggil, atau ilmu sarah pun panggil juga, sama dua tu. Bahawasanya segala bab-bab, yakni segala wazan-wazan bagi ilmu sarah ni, 35 baban, ialah 35 baban nasbah wazan. 35 baban. Anna abwa, mana anna abwa tu takwil masdar, jadi maf'ul bagi a'lam. Kerana a'lam tu fa'il amma. Fa'il dhamir mustati di fa'il, a'lam tu jadi maf'ul, takwil masdar lah, jadi maf'ul bagi a'lam. Abwaba isim bagi anna, 35 tu jadi khabar bagi anna. Kerana anna tu beramal menasak ke isim, meropokkan khabar. Baban belakang tu jadi tamyiz bagi 35. A'lam, ketahui olehmu, anna abwab at-tasrih, akan bahawasa segala wazan-wazan bagi ilmu tasrih, atau segala wazan-wazan bagi ilmu sarah ni, abwab dari mana? Al-auzan.
akan bahawasa segala wazan-wazan ilmu tasrih, ilmu sarah, khabar bagi anak, khamsatun wa salasuna baban, ialah 35 baban nasbah ba. Jadi salah satu daripada ilmu untuk sebagai jadi alat kita nak belajar ke ilmu luar harap ni, tangga pertamanya iaitulah ilmu sarah. Yang penting sekalinya iaitu ilmu nahwu dengan ilmu sarah. Kerana bila lah seorang itu pandai tererti ilmu nahwu, ilmu sarah, mana dia tu pandai lah baca kitab mana faham dah reti lah. Sebab itulah pokok asas sekalinya iaitu ilmu nahwu dengan ilmu sarah. Maka matan bina ni lah salah satu daripada asas atau pokok yang pertama, tangga kali yang pertamanya bagi seseorang yang nak mengikuti ilmu nahwu, ilmu lughah Arabiah. Tapi itulah biasanya kalau lah orang nak belajar ilmu ni, pastilah maknanya dengan jalan turah lah, kitab turah ni pasti yang nak ngaji kat mata bina. Betul sarah-sarah dia tu memang banyak lagi lah. Kerana bila seorang ni pandai ilmu nahwu atau ilmu sarah, mana ilmu lain dia boleh belaka. Boleh baca reti lah. Sebab tiap-tiap ilmu, tiap-tiap kitab yang lain tu berkandak kepada nahwu dan sarah. Bila seorang itu pandai nahwu, pandai sarah, boleh baca kitab. Tak tauhid ke, mantik ke, bayan ke, semualah. Yang lain lagi sebab ilmu Arabiah banyak, 12 ilmu tu. Bila seorang dapat ilmu nahwu, dapat ilmu sarah, ya telah pandailah ilmu lain. Tapi itulah penting jugalah ilmu sarah, ilmu nahwu ni. Maka bahasa ilmu sarahnya iaitulah bercara areanya di segi kelimuh wazan. Kelimuh ni data tahu wazan mana. Sebab kita nak terjumuhkan akan makna dia tu pasti kena tahu wazan tu. Wazan ni sulasi mujarrad ke atau sulasi mazi ke, rubai mujarrad ke, rubai mazi ke. Dan binaan hantaran bagi kelimuh tu pasti kena tahu juga. Lazim ke, mutaaddi ke, bina dia takalluh ke, lagi karate banyaklah bahasa dia. Maka di sini misalnya ceritanya, ketahui ulemu akan bahawasa wazan-wazan bagi ilmu sarah ni, iaitulah semuanya ya khamsatun wa salasuna baban, 35. Ialah 35 baban nasbah wazan. 35 wazan semuanya. Jadi ulama sarah ni telah memeriksa atau menselidiki daripada kalam-kalam Arab bahawasanya kelimah-kelimah atau wazan-wazan di ilmu lughah ni iaitulah semua ada 35 wazan. Maka dalam 35 wazan itulah ada terbahagi kepada banyak bahagian pula lah. Pertamanya sittatun minha lis-sulasiyil mujarrad. Sittatun minha lis-sulasiyil mujarrad. Sittatun bermula 6, minha setengah daripadanya minal khamsi wasalasin, bermula 6. Sittatun jadi mubtada, lam barakata lis-sulasili tak ada mazhar di khabar. Sittatun bermula 6, minha daripada minal khamsi minal khamsati wasalasin, daripada 35 ni tu 6 ni maudu'atun dihatarkan 6 tu lis-sulasil mujarrad bagi fa'il sulasi mujarrad. Lis-sulasil mujarradi bagi fa'il sulasi mujarrad. Mana 6 wazan yang pertamanya ia atas dihatarkan bagi fa'il sulasi mujarrad. Lis-sulasil mujarradi. Nanti kita buat jadual dia khulasah mungkin jadi belik sikit. Buat jadual khulasah mudahlah. Sittatun berulah 6, minha setengah daripada minal khamsi wasalasin, daripada 35 ni maudu'atun dihatarkan 6 lis-sulasil mujarradi bagi sulasi mujarrad, bagi fa'il yang bahasa 3 harah, al-mujarradi yang sunyi daripada tambahan. Dia pokok asasnya ada 2. Ada sulasi, ada rubai. Sulasi yang asal 3 harah, rubai yang berasalnya 4 harah. Kemudian tiap-tiap daripada sulasi rubai ini terbahagi kepada 2 bahagian pula. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Yang mujarrad ni makna yang sunyi daripada huruf tambahan,
Mazid ni mana yang ditambahkan di atas huruf yang sah. Maka bahagian pertama di sini ni 6 wazan ni yang telah dihantarkan bagi lis sulasi, bagi fi'il yang bahasa 3 harah. Huruf asal dia ni atas 3 harah, 3 huruf. Macam lek kerata nak misal nasara, daraba, fataha, alima, hasuna. Huruf asal 3 harah. Nun 1, sa 2, ra 3. Al-mujarradi yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang sunyi daripada huruf tambahan. Memang huruf asal berlaku 3 harah. Tak sama dengan mazid. Yang mujarrad ni iaitulah lawan dia nya mazid. Sulasi ni lawan dia rubai. Ya huruf kelima arab asalnya iaitulah ada 2, ada sulasi dan ada rubai. Sulasi yang bahasa 3 harah, rubai yang bahasa 4 harah. Maka tiap-tiap daripada sulasi rubai ini terbahagi kepada 2 bahagian. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Nanti kita buat jadual kulasah. Maka bahagian pertama di sini ni atas 6 wazan ni dihantarkan bagi sulasi. Apa makna sulasi? Yakni bagi fi'il yang bahasa 3 huruf, 3 harah. Al-mujarradi yang sunyi daripada huruf tambahan. Al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru. Kemudian musannaf nak meneranglah 6 wazan dihantarkan bagi fi'il bahasa 3 huruf yang sunyi daripada tambahan tu. Wazan dia tu macam mana tu? Orang panggil musannaf nak mentafsirkan dan nak menghuraikan tiap-tiap satu daripada 6 yang dihantarkan bagi fi'il yang huruf dia ni 3 huruf hak sunyi daripada tambahan. Al-babul awwalu bermula wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu, ialah wazan fa'ala yaf'ulu. Ya istilahnya ilmu sarahnya maknanya ia ada timbangan dia. Wazan-wazan ni asalnya timbangan lah. Untuk kita nak timbangkan akan kelima harap. Maka wazan bagi fi'il yang sulasi mujarradnya ia atas 3 harah. Kalaulah wazan bagi fi'il rubai mujarrad ia atas 4 harah. Wazan bagi fi'il sulasi mujarrad ni ia atas wazan fa'ala. Fa'ala fa yang pertama dikatakan fa fi'il. Tiap-tiap huruf yang membetulkan akan penimbangan atau wazan fa'ala tu yang betulkan akan fa bagi fa'ala, maka huruf tu dinamakan fa fi'il. Dan tiap-tiap huruf yang betulkan akan in bagi fa'ala dikatakan in fi'il. Istilah ilmu sarah. Dan tiap-tiap huruf yang betulkan akan lam bagi fa'ala dinamakan lam fi'il. Contoh kita misalnya seperti nasara. Nasara tu orang panggil kelima harap lah. Maka nasaranya ia telah datang di atas wazan fa'ala. Fa'ala tu orang panggil wazan penimbangan dia. Maka nasara nun yang ada pada nasara tu dikatakan fa fi'il tu. Kerana nun tu membetulkan akan fa bagi fa'ala. Maka nun pada nasara dinamakan fa fi'il. Sa pada nasara dikatakan in fi'il kerana dia membetulkan akan in bagi fa'ala. Ra pada nasara dinamakan lam fi'il kerana dia membetulkan akan lam bagi fa'ala. Tu penimbangan bagi fi'il hak sulasi. Dan kalaulah fi'il hak rubai, fi'il yang bahasa huruf saya fa'rah, maka wazan dia ialah wazan fa'lala. Fa'lala. Fa'lala fa tu fa fi'il. In fi'il. Lam fi'il yang pertama. Betul tambah satu lagi lam fi'il yang kedua. Seperti kita tahu akrama. Akrama tu hamzah. Akrama sulasi mazid. Seperti kita misal dahraja. Akrama sulasi mazid bukan ada rubai mujarrad. Seperti dahraja. Dahraja ni da tu fa fi'il, ra in fi'il, ha in fi'il. Ra tu lam fi'il yang pertama, jin lam fi'il yang kedua. Maka di sini ni wazan yang pertamanya penimbangan kelima-kelima harapnya yang pertamanya
Yang masuk dalam bahagian hak sulasi jaraknya ialah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kosak lafaz fa'ala yaf'ulu khabar al-babul awal. Bermula wazan yang pertamanya fa'ala yaf'ulu ialah wazan fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu nasara yansuru. Mauzunuhu bermula mauzun, bermula lafaz-lafaz hanya ditimbangkan di atas wazan bagi fa'ala yaf'ulu. Itu mauzun. Mauzunuhu maknanya bermula lafaz yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yaf'ulu ni ialah nasara yansuru, ialah nasara yansuru. Nasara yansuru dikatakan mauzun. Fa'ala yaf'ulu dikatakan wazan. Jadi nasara yansuru ni satu contoh, satu misal yang mauzun ni. Lain daripada nasara ikutlah. Nasara yansuru, kharaja yakhruju kan. Tapi yang naknya tiap-tiap fi'il itu yang datang di atas wazan bagi fa'ala yaf'ulu. Macam nasara yansuru, datang dari fa'ala yaf'ulu. Demikian juga kharaja yakhruju, datang dari fa'ala yaf'ulu. Tiap-tiap kalimah harap hanya datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu, itu semua dikatakan kalimah tu datang di atas wazan yang pertama. Wazan yang pertama lah daripada fi'il hak sulasi jarak. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari'. Di sini musannaf nak menyatakan tanda-tanda, alamat-alamat pecaman. Kutuk kita nak kenal katanya fi'il tu datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu. Bagaimana kita nak kenal? Macam nasara yang suruh ni kita nak kenal tanda-tanda dia, kata dia ni datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu tu tanda dia lah. Wa alamatuhu dan bermula tandanya tanda bagi al-babil awwali, bermula alamatnya, alamat bagi al-babil awal, alamat bagi bab yang pertama ni yang datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu. An yakuna ainu fi'lihi khabar alamat. Alamat tu dia mubtada, yakuna tu ta'wil masdar, jadi khabar. An yakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah in fi'il bagi al-babil awal maftuhan, difathahkan fil madi pada fi'il madi. In fi'il madi tu fathah. Nasara mana in fi'il? In fi'il tu sak lah. Tadi dah cerita dah kan. Tiap-tiap huruf yang bertulis kat akal fa dikatakan fa fi'il, dan tiap-tiap huruf yang bertulis kat in fa'ala dikatakan in fi'il, dan tiap-tiap huruf yang bertulis kat lam fa'ala dikatakan lam fi'il. Maka tanda pecemel kita nak kenal kata fi'il tu atau kalimah harap tu datang di atas wazan fa'ala yaf'ulunya. Tanda yang pertamanya keadaan in fi'il, keadaan huruf yang bertulis kat akal in bagi fa'ala ni ialah fathah pada fi'il madi. Nasara, tengok. Kalau alima tidak. Alima ni sebab in fi'il dia kasrah. Hasuna pun bukan juga, sebab hasuna in fi'il dia dhamma. Maka tanda yang pertamanya fi'il yang untuk nak datang di atas wazan pertama ni ialah wazan fa'ala yaf'ulu, keadaan in fi'il madi dia fathah, seperti nasara, kharaja. Satu. Wa madmuman fil mudhari'i. Wa madmuman fil mudhari'i. Wa harap atas madmuman, atas daripada atas maftuhan. Tandanya an yakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah in fi'ilnya, in fi'il al-babil awal ni madmuman fil mudhari'i, ialah didhammahkan. Fathah ni bagi atas, dhammah bagi depan. Madmuman didhammahkan dan dibagi depan kat fi'il ni fil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Fil mudhari'i pada fi'il mudhari', seperti yansuru tadi. Yansuru sak tu dhammah. In fi'il kena tasak. Maka sak dhamma li nasara yansuru, kharaja yakhruju. Kalau daraba yadribu tu bukan. Jadi tanda percemelnya untuk kalimah ataunya fi'il nak datang di atas wazan pertama, dua tanda lah. Tanda yang pertama keadaan in fi'il madi fathah, tanda yang keduanya keadaan in fi'il mudhari' tu dhamma. Berarti ikutlah. Bila kita jumpa dalam kitab yang mana-mana semua apa, bila jumpa kalimah huruf dia ni in fi'il dia terpatah, in fi'il mudhari' dhammah, kita reti kata datang atas wazan yang pertama ni. Wazan yang pertama daripada
wazan-wazan bagi fi'il sulasi mujarrad. Wa bina'uhu lit-ta'diyati. Lepas daripada musannaf menyatakan alamat, musannaf nak menyatakan hantaran pula. Makna bagi fi'il. Ni tanda-tanda kita nak kenal kata fi'il datang tawazan pertama. Maka binaan hantaran dia, makna dia bagaimana pula? Fi'il datang tawazan fa'ala yaf'ulu ni, kita nak terjumuhkan makna dia tu lah mana? Katanya wa bina'uhu, dan bermula hantarannya, hantaran bagi al-babil awal. Hantaran al-babil awal ni lit-ta'diyati ghaliban. Lam lit-ta'diyati talawadu khabar bagi bina. Dan berbinaan bagi al-babil awal ni kainun atau maudu'un, dihantarkan lit-ta'diyati bagi ta'diyah. Bagi ta'diyah, bagi menjadikan fi'il muta'addi. Tapi makna fi'il muta'addi, makna lazim tak sebut lah ni. Biasa ada lah terbina lah. Bawah mana? Takrif fi'il muta'addi, fi'il ada. Oh, ada kat bawah tu. Wa bina'u, dan berulah hantarannya, hantaran bagi al-babil awal ni. Makna hantaran ni maksud makna lah, makna bagi al-babil awal ni lit-ta'diyati, kainun lit-ta'diyati bagi muta'addi, ghaliban pada ghalib. Ghaliban pada ghalib, pada kebanyakannya fi'il datang tawazan fa'ala yaf'ulu, makna dia ni ialah makna muta'addi. Nasara Zaidun amran, makna muta'addi lah. Itu kebanyakannya makna ni. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang adalah bina'uhu, binaan dia ni laziman, fi'lan laziman, fi'il lazim. Dua lah antara bagi wazan pertama ni kebanyakannya ialah fi'il muta'addi, tapi ada juga yang sedikitnya ialah fi'il lazim. Tu makna dia. Jadi bila kita reti kata makna dia muta'addi, makna dia lazim ni, makna mudah lah. Bila baca kitab yang lain-lain tu nak terjemahkan makna tu mudah. Lebih lagi kita untuk nak bercarakan masalah fiqh, masalah tauhid ke. Bila tengok ibarat kita, jadi reti lah. Macam kita tanya fi'il muta'addi. Bila kata fi'il muta'addi, dia kena ada fa'il, kena ada maf'ul. Jadi pasti kena carilah fa'il maf'ul dia, baru tu baik masalah. Dan kalau fi'il lazim ada fa'il saja. Tak ada maf'ul. Betul ni nasab juga ni. Boleh jadi tak jadi ha kau jadi lain ikut lah. Barulah masalah kita ni tu baik. Betul. Tak salah, tak silap dak lah. Bila seorang tak ni tu pandai kat ilmu sarah dan pandai ilmu nahwu. Untuk nak tahqiq lagi pandai ilmu-ilmu Allah pula. Ilmu bayar, ilmu matik, ma'ani. Tu boleh reti lah. Boleh faham rusia-rusia kitab. Ibarat je gini. Orang faham reti rusia kitab ni ada kemanisan lah. Tapi dia tengok kitab tak puas. Lebih lagi kitab hanya masalah. Masalah kitab gini. Walaupun dia terlupa dah masalah kitab, tapi bila dia reti kitab, dia tengok kitab. Ya mana dia reti tengok masalah. Tak sama orang tak reti masalah kitab. Kalau dia hafal, mana dia ingat dengan hafalan dia. Bila dia terlupa nak tengok kitab tak boleh lah. Tak sama orang pandai ibarat ni, walaupun dia tak ada hafal masalah kitab, tapi dia pandai tengok ibarat kitab. Bila dia nak kelih tahu masalah, tengok kitab. Jadi tu baik. Habis tu pentingnya kena reti tengok masalah kitab. Untuk nak reti masalah kitab tu, kena pandai nahwu sarah lah. Betul buat kita semua pandai belakang dah, cuma nak tahqiq lagi. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang adalah fi'il yang datang tawazan pertama ni laziman, ialah fi'il lazim. Fi'il lazim ni sedikit. Orang panggil qa' ada qa' dia aku qa' li taklif, tunjuk di atas mana sedikit. Jadi fi'il hak muta'addi tu memang banyak sekali lah. Tiap-tiap fi'il datang tawazan fa'ala yaf'ulu tu banyak. Makna dia. Kebanyakannya makna dia makna muta'addi belaka. Ada pun lazim ni sedikit lah. Jarang-jarang. Sebab musannaf ingat qa' ni menunjuk tak mana sedikit. Qa' ni masuk tak fi'il mudhari'. Qa' masuk tak fi'il mudhari', tunjuk tak mana sedikit. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah. Bukan terkadang adalah. Al-babul awal ni laziman fi'lan laziman fi'il lazim.
Maknanya fi'il yang datang di atas wazan pertama ni, kata fi'il lazim itu sedikit benar. Yang banyaknya ialah fi'il muta'addi. Bagaimana contoh dia? Masa nak bagi contoh, bagi misal, supaya kita nak bagi faham lagi. Misalul muta'addi nahu nasara Zaidun amran, wa misalul lazimi nahu kharaja Zaidun. Misalul muta'addi bermula misal bagi fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang datang di atas wazan yang pertama. Fa'ala yaf'ulu ni. Nahu nasara Zaidun amran. Nahu nasara Zaidun amran. Nahu nasara Zaidun amran. Nahu jadi khabar, misalu jadi mubtada. Misalul muta'addi bermula misal bagi fi'il muta'addi yang datang di atas wazan pertama, yang ialah wazan fa'ala yaf'ulu ni. Nahu ialah seumpama nasara Zaidun amran. Nasara. Nasara tu. Jadi nasara lah kita reti kat waham kata, oh nasara ni fi'il sulasi mujarrad ni. Tahu mana kata nasara sulasi mujarrad? Bahasa 3 harah tengok. Nun 1 harah, sa 2 harah, ra 3 harah. Tu dikatakan sulasi. Betul al-mujarrad sunyi daripada tambah, tak ada huruf tambahan tu. Nasara huruf tambahan tak ada. Huruf sa belaka. Nun bertali fa fa'ala. Sa tu bertali ka in fa'ala. Ra bertali ka kalam bagi fa'ala. Maka nasara tu dikatakan sulasi mujarrad. Tak sama dengan sulasi mazi. Sulasi mazi seperti kita tak akrama. Akrama ni asalnya karuma. Karuma. Orang panggil fi'il sulasi ni mazi, tapi ditambah ke hamzah satu jadi akrama. Tu orang panggil sulasi mazi. Nasara Zaidun amran. Mana menolong oleh Zaid, amran akan ammah. Zaid ni tolong ammah. Menolong nak oleh Zaid, tolong dia tolong amran akan ammah. Kena ada maf'ul lah sebab fi'il muta'addi ke. Fi'il muta'addi tu lain kerata takrif dia boyak. Bawah tu. Nasara Zaidun amran, telah menolong oleh Zaid amran akan ammah. Zaid ini menolong amran akan ammah. Wa misalul lazimi, dan mula misal contoh bagi fi'il lazim yang datang di atas wazan pertama, nahu kharaja Zaidun, telah keluar oleh Zaid. Zaid keluar. Keluar mana? Keluar pergi mengaji, keluar pergi kuliah. Ikutlah keluar. Telah keluar oleh Zaid. Keluar-keluar ni ia tak melafhawi pergi dah maf'ul bih dah. Tak sama tolong. Tolong apa? Tolong amran akan ammah. Kalau keluar ni, keluar diri dia sendiri. Orang panggil perbuatan keluar ni tak pergi sakut kepada diri maf'ul bih dah. Semualah tiap-tiap fi'il lazim ni fi'il yang makna dia tak melafhawi dia dah maf'ul bih, itulah dikatakan fi'il lazim. Ni takrif dia dah. Wal muta'addi wa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ila al maf'ul bihi, wal lazimu wa ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ila al maf'ul bihi bal waqa'a fi nafsihi. Wal muta'addi, dan bermula ta'rif bagi fi'il muta'addi, dhabit hakikat bagi fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Fi'il muta'addinya diri benda yang dikatakan fi'il muta'addi, huwa ma yatajawazu fi'lul fa'ili, ialah ma barang, ialah fi'il. Ma yakni fi'il, yatajawazu fi'lul fa'ili. Baca fi'lu. Yatajawazu fi'lul fa'ili, yang melafawilah oleh perbuatan bagi fa'il ni. Melafawi ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bih. Tu dikatakan fi'il muta'addi. Ma ialah barang. Gapo barang di sini? Ya terkena atas fi'il. Barang tu isim mausul kan. Umum barang tu. Pasti kena menyata lah. Barang-barang tu umum barang. Gapo barang ni? Yakni fi'il. Yatajawazu fi'lul fa'ili, yang melafawi. Baca fi'lu jadi fa'il yatajawazu, bukan dia sebab yatajawazu fi'il lazim. Bukan fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi yang nak ada maf'ul lah. Yatajawazu ni madah tajawaza ni fi'il lazim. Maka fi'lu, nak baca fi'lu. Ma yatajawazu fi'lul fa'ili, ialah fi'il yang melafawi lah oleh perbuatan bagi fa'il ni. Melafawi ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Bagaimana? Contoh misal ni, nasara Zaidun amran. Nasara dikatakan fi'il muta'addi. Maka dhabit fi'il muta'addi saat ni iaitu fi'il yang melafawi lah oleh perbuatan bagi fa'il. Gapo perbuatan bagi fa'il di situ? Iaitulah menolong Zaid. Zaid tolong. Menolong Zaid.
Menafawi lah oleh menolong Zaid ni, menafawi ilal maf'ul bihi kepada maf'ul bihi. Zaid tolong dia tolong tu. Amran aka amma. Kali itu nasara ni fi'il muta'addi. Sebab perbuatan bagi fa'il ni gi jatuh, gi hasil, gi sakut akan maf'ul bihi. Tak sama kharaja Zaidan. Kharaja Zaidun telah keluar lah Zaid. Keluar. Tak ada dah. Kata keluar pia. Tak ada sakut dah keluar. Bila kata keluar, dia sendiri keluar lah. Sepengah berdiri, telah berdiri oleh Zaid. Bila kata Zaid berdiri. Tak ada lagi sakut dengan orang lain. Tak dah. Tu orang panggil fi'il lazim. Ada apa fi'il muta'addi ni? Bila kata tolong pia. Bila kata pukul pia. Kaya sakut dengan ulubih. Kita cari maf'ul dia. Menolong dia Zaid, tolong amran aka amma. Atau daraba Zaidun telah pukul Zaid pukul pia. Walaupun dia tak sebut maf'ul, pasti kena ada maf'ul. Pukul amran aka amma. Tu orang panggil fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi fi'il yang melafawi lah perbuatan fa'il dia, atau fi'il yang bersakut paut lah oleh perbuatan fa'il dia ni, sakut paut akan maf'ul bih. Tu dikatakan fi'il muta'addi. Ikutlah bila kita jumpa oleh Quran ke hadis mana ke, iaitu fi'il bila atau fi'il muta'addi, pasti kena ada maf'ul bih dia. Maf'ul bih ni kadang-kadang dia sebut, kadang-kadang dia tak sebut. Bila tak sebut, kena takdim lagi lah. Wallazimu wa ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Wallazimu dan bermula fi'il lazim ni huwa ma ialah fi'il lam yatajawaz fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi, yang tidak melafawi lah oleh perbuatan bagi fa'il ni, tidak melafawi ilal maf'uli bihi kepada maf'ul bihi. Perbuatan fa'il dia ni tak sakut ke maf'ul bihi. Bal waqa'a fi nafsihi, bahkan berlakulah ia perbuatan fa'il ni. Bal waqa'a, bahkan berlakulah perbuatan fa'il ni. Ayo kalau ngaji pondok ya ada ia semua. Bal waqa'a, bahkan berlaku ia fi'lul fa'ili, perbuatan fa'il ni berlaku fi nafsihi, takluk dengan waqa'a. Berlaku fi harjai, kena ada muta'allaq ya. Muta'alliq mana? Ta'alluq dengan waqa'a. Berlaku fi nafsihi, pada dirinya nafsil fa'ili, pada diri fa'il. Fi'il lazim ni mana fi'il yang berlaku lah oleh perbuatan fa'il ni pada diri fa'il sendiri, dengan ketiadaan melafawi kepada maf'ul bih dah. Tu dikatakan fi'il lazim. Contoh yang misal ni, kharaja Zaidun telah keluar oleh Zaid. Maka keluar perbuatan fa'il itu kena sifat khurub, al-khurub, diri sifat keluar. Keluar tu berlaku pada diri Zaidun ni. Bila kata Zaid keluar diri Zaid keluar. Bukan kata Zaid keluar, tapi orang yang keluar sungguhnya pihak mamak tu ada. Bila kata Zaid keluar, diri Zaid keluar. Maka diri keluar Zaid itulah tak give sakut paut akan maf'ul bih dah. Tu dikatakan fi'il lazim. Kita misalan lagi seperti hasuna Zaidun telah elok oleh Zaid. Bila kata Zaid tu elok, diri Zaid elok. Bila kata Zaid tu elok, tapi diri Zaid ada elok ni pihak mamak tu gi janguk dia elok dak. Tu diri seperti juga bila kata berdiri Zaid, diri Zaid berdiri. Ketiadaan bersakut paut dan melafawi kepada maf'ul bih. Jadi khulasahnya fi'il muta'addi ialah fi'il yang bersakut paut lah perbuatan fa'il kepada maf'ul bih. Adapun fi'il lazim, fi'il yang berlaku lah oleh perbuatan fa'il pada diri fa'il sendiri, dengan ketiadaan melafawi dan bersakut paut kepada diri maf'ul bih. Sampai tu setengah-setengah syarah yang katanya fi'il lazim ni fi'il yang tunjuk di atas makna tabi'at seorang. Seperti kharaja, keluar diri seorang. Berdiri, duduk, atau takut. Takut ni maf'ul bih ada tu, takut apa? Takut hati. Takut ada. Hasuna, elok Zaid, elok sebab tabi'at juga. Tu pergi, tabi'at orang panggil fi'il lazim juga. Banyaklah tiap-tiap fi'il yang makna bagi fi'il tu berdiri pada diri fa'il, itu dikatakan fi'il lazim. Tapi kalau lah fi'il tu perbuatan fa'il dia tu give sakut paut dengan maf'ul bih, itu dinamakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Maka hantaran atau makna bagi
tiap-tiap fi'il yang datang di atas wazan yang pertama ni ada dua makna, dua hantaran lah. Pertamanya fi'il muta'addi, hak yang banyak sekali. Yang keduanya fi'il lazim. Ini hak yang kurang sikit. Tu wazan yang pertama. Al-babus tsani, wazan yang kedua pula. Al-babus tsani, al-waznus tsani bermula wazan yang kedua. Fa'ala yaf'ilu, ialah wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu ila wazan fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu daraba yadribu. Mauzunuhu bermula timangannya, bermula lapa yang ditimangkan baginya bagi wazan fa'ala yaf'ilu ni ialah daraba yadribu. Ialah wazan, ialah mauzun. Sebab daraba yadribu ni bukan wazan. Wazan kena fa'ala yaf'ilu ni. Siapa kat luar masuk? Masuk. Mauzunuhu bermula mauzun bagi fa'ala yaf'ilu. Bermula lapa yang ditimangkan di atas wazan fa'ala yaf'ilu ialah daraba yadribu. Ialah daraba yadribu. Daraba yadribu setengah daripada mauzun yang datang di atas wazan fa'ala yaf'ilu. Lain daripada daraba yadribu ni memang banyak lagi lah. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya, bermula pecamannya, tandanya. Tanda untuk kita nak kenal katanya fi'il ni datang di atas wazan fa'ala yaf'ilu. Tanda dianya an yakuna, alamatuhu di mubtada, an yakuna khabar. An yakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah in fa'ilnya, in fa'il bagi al-babis tsani atau in fa'il bagi fa'ala yaf'ilu. Domain fa'lihi itu boleh kembali belakang. Nak kembali kepada al-babis tsani pun boleh, kembali kepada fa'ala yaf'ilu pun boleh juga. Kerana al-babus tsani ialah kena di atas fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu memang betul di atas al-babus tsani dah. Orang panggil mubtada khabar tu ialah diri yang satu. Al-babu di mubtada, fa'ala yaf'ilu di khabar. Maka mubtada khabar tu in yang satu. Bila domain kembali kepada, bila mubtada dan khabar tu in yang satu, domain nak kembali tu boleh berlaku. Nak kembali kepada mubtada boleh, kembali kepada khabar boleh. Tu kaedah lah. An yakuna ainu fa'li, bahawa adalah in fa'ilnya, in fa'il bagi al-babis tsani boleh juga. Sah juga. Atau ainu fa'li, bahawa adalah in fa'ilnya fa'ala yaf'ilu, sah juga. Kerana fa'ala yaf'ilu tidak ada malaikat al-babus tsani. Al-babus tsani tidak ada malaikat fa'ala yaf'ilu. Tanda pecamannya bahawa adalah in fa'il bagi al-babis tsani maftuhan, ialah dibaris ataskan, maftuhan dipatahkan akad in fa'il ni fil madhi, pada fa'il madhi. Fil madhi, pada fa'il madhi. Fa'il madhi ya patah. Daraba. Tengok. Wa maksuran fil mudhari'i, dan dikasrahkan akad fa'il ni fil mudhari'i, pada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ya ni maksurah. Kasrah baris di bawah. Daraba yadribu. Alamat dia tu dua tu. Sebab nak beza di antara wazan-wazan yang lain. Kalau kata in fa'il dia patah saja, kesamara lagi dengan wazan pertama. Sebab wazan pertama patah juga nasara tu. Lalu tu musannaf ori alamat yang keduanya maksuran fil mudhari, dikasrah pada fa'il mudhari. Jadi lain lah. Sebab wazan pertama tadi dhammah. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Yang kedua ni fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Lain tu. Jadi khulasahnya tanda pecaman untuk kita nak kenal dan untuk kita nak mengetahui kan bahasanya fa'il kelima harap tu ya datang di atas wazan yang kedua yang ialah wazan fa'ala yaf'ilu, keadaan in fa'il madhi tu fathah seperti daraba, dan keadaan in fa'il mudhari' dia tu kasrah seperti yadribu. Yadribu. Tu tanda dia. Lepas daripada musannaf menyatakan tanda, musannaf menyatakan hantaran pula. Wa bina'uhu, dan bola hantarannya, binaan bagi al-babus tsani atau binaan bagi fa'ala yaf'ilu ni aidan juga. Aidan ni ai kalbabil awali, seperti wazan yang pertama lah. Aidan ai kalbabil awal, seperti wazan yang pertama lah. Wazan yang pertama serupa dengan wazan yang kedua, nasbah binaan, nasbah hantara dia. Khabar bina'u lah, binaan bab yang kedua ni, wazan yang kedua lit ta'diyati, tak maksud khabar bina. Lit ta'diyati maudu'un, dihantarkan binaan ni lit ta'diyati bagi ta'diyah, bagi muta'addi. Kita buh makna murah lalu lit ta'diyati, bagi ta'diyah, bagi dijadikan akal fa'il tu fa'il muta'addi, atau bagi fa'il muta'addi lalu.
Lita'diyati bagi ta'diyah ghaliban pada ghalib pada kebanyakan. Ghaliban pada ghalib pada kebanyakan. Ghaliban tak saya fil ghalibi. Betul dia hazah di fi, hazahkan fi haraja dinasakkan jadi ghaliban. Orang panggil mansubun binaz'il khafidi. Nasakkan ghaliban tu dengan dibuangkan akah haraja. Asalnya fil ghalibi, dibuangkan fi haraja dinasakkan jadi ghaliban. Karena itulah kita terjemuh makna ghaliban fil ghalibi. Walaupun tak ada fi, terjemuh makna pada ghaliban pada ghalib. Pada ghalib pada kebanyakannya ayat itulah fi'il muta'addi. Wazan yang kedua. Wa qad yakunu bila kata ghalib pasti kena ada yang menyalahi. Kalau benda tak ada yang menyalahi kita tak panggil ghalib. Nak dikatakan ghalib pasti kena ada hak menyalahi. Hak yang menyalahi itu memang hanya sedikit. Barulah itlaq kata ghalib. Lalu tu musnad menyata wa qad yakunu laziman dan terkadang adalah al-babus sanin laziman fa'lan laziman ila fa'il azim. Yang ghalib kebanyakan fi'il muta'addi. Betul ada juga yang menyalahi ghalibnya ialah fi'il azim. Tapi fi'il azim ni hak ni yang sedikit. Misalul muta'addi berul misal contoh bagi fi'il muta'addinya. Tapi fi'il muta'addi yang datang di atas wazan yang keluar lah. Wazan fa'ala yaf'ilu. Misalul muta'addi berul misal bagi fi'il muta'addi yang datang di atas wazan yang kedua ni. Nahwu seumpama daraba Zaidun amran. Telah pukul Zaid oleh Zaid amran akama. Memukul Zaid ni amran akama. Zaid pukul dia pukul amran akama. Sifat pukul daraba ni orang panggil fi'il muta'addi. Telah pukul Zaid, tak erti lagi. Zaid pukul dia. Pasti nak ada maf'ul ya. Kalau tak ada maf'ul pun memang tak erti. Pukul amran akama baru erti. Sabit daraba dikatakan fi'il muta'addi. Kalau makan pun makan. Saya makan, anda makan pun. Apa fi'il muta'addi tu? Minum, sama. Wa misalul lazimi. Tapi daraba ni ialah fi'il datang tawazan yang kedua lah. Alamat tanda tadi dah musannaf cerita dah. In fi'il madhi fathah daraba, in fi'il mudhari' kasrah yadribu. Daraba yadribu. Tu kalau ada baris, kalau tak ada baris kita nak tahu mana alamat tanda. Kalau ada baris bolehlah kita tahu. Ini data tawazan yang kedua ni. Tengok in fi'il madhi fathah, in fi'il mudhari' dia ni kasrah. Nasara yang suruh data tawazan yang pertama tu. In fi'il madhi fathah, in fi'il mudhari' dhamm. Tiba-tiba kalau tak ada baris, kita nak tahu kat mana tak ada baris. Memanglah dia pandai tak sendiri lah. Tengah zuk. Tapi tu kena banyak baca, rajin baca, rajin mutalaah kitab. Lama-lama tu bagi sendiri lah. Seolah ada orang panggil ada zuk lah. Kelimah ni kena baca gini ni. Kalau baca gini memang tak betul ni. Tapi memang kena reti sungguh lah. Memang tak reti. Rekod sendiri tak ada juga. Betul nak dapat zuk tu memang kena lama belajar lah. Kena lama lah belajar. Kalau sekejap tak ada juga. Masa tu luz zaman. Syarat mengaji tu apa syarat mengaji ni? Salah satu daripada syarat ngaji tu memang kena lama masa. Kena lama masa baru dapat benda tu. Kalau tak lama masa memang dah mujahadah lah. Sebab Tuhan nak beri satu-satu benda yang lebih tu pasti mengikut mujahadah seorang tu. Kalau seorang tu mujahadah sikit, dapat sikit. Ada juga hanya seorang mujahadah sikit Tuhan bagi banyak tu, tapi memang menyalahi adab lah. Macam tu kenali. Waktu mengaji ni memang tidur biasa je ngaji, tapi dapat ilmu laduni tu. Semua tahu lebih. Waktu mengaji memang tidur biasa gini, tak boleh kita, tapi balik apa nak baca gerang alain pula. Tapi itu orang banyak menyalih golek. Goleknya dapat ilmu tu pasti kena lama masa. Lama masa tu tak payah tafsir lah lama masa. Nama kejut lah.
Pendek tu kena lama masa lah baru seorang tu dapat ilmu. Dapat ilmu yang ilmu sungguh lah. Nak dapat ilmu payah dah, betul nak dapat amal tu payah lagi. Amal ni memang payah benar sebab kau dah tahu tu bukan pasti boleh buat keputusan boleh amal tak. Amal ni Allah Taala wi suku pula hidayah, taufik hidayah suku. Cuma salah satu daripada jalan untuk nak beramal ialah ilmu. Tapi bila seorang dapat ilmu tak mesti kata dia tu boleh amal, tak mesti. Maknanya kena usaha mujahadah diri dia pula baru dia tu boleh buat amal. Kena mujahadah sungguh lah boleh buat amal, baru boleh buat amal. Tuhan akan buka. Sabit itulah seorang belajar ni ilmu syarak yang ada 3. Satunya ilmu tauhid untuk kenal Tuhan tu. Yang keduanya ilmu fiqh untuk nak sah betul ke amal ni. Yang ketiganya ilmu hakikat. Waktu yang besar sekali ni ilmu hakikat. Ilmu tasawuf. Al-babus salisu bermula bab yang ketiga. Al-babus salisu bermula bab yang ketiga, wazan yang ketiga ialah fa'ala yaf'alu, ialah wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ialah wazan fa'ala yaf'alu. Tapi yang penting sekalinya belajar ni kena betulkan niat tu lah. Niat memang kena betul lah. Kalau niat tak betul memang jatuh daripada tangga pertama lah. Niat tak betul nak akhir kerja dia pun memang tak betul. Tuhan bagi ni mengikut niat saja. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat tu insya-Allah dapat ilmu sikit tak apa tapi jadi manfaat. Hak yang pentingnya nak ilmu yang manfaat. Ilmu dia ni faedah untuk agama. Al-babus salisu wazan yang ketiga bermula wazan yang ketiga ialah fa'ala yaf'alu, ialah wazan fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu belum mauzunnya. Mauzun ni makna lafaz-lafaz yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu ialah fataha yaftahu, ialah wazan fataha yaftahu. Wazan fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fa'ala yaf'alu lain dah. Yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan yang ketiga fa'ala yaf'alu. Lain. Tanda pecaman dianya wa alamatuhu, dan bertandanya pecamannya, alamat untuk nak kenalkan akan PFA kelima-kelima arahnya datang di atas wazan fa'ala yaf'alu ni. Tanda dianya ayyakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah infa'in bagi al-babis salih maftuhan, ialah difatahkan fil madhi pada fi'il madhi. Fatah juga. Wal mudhari'i atas ada al-madhi. Fil mudhari'i pada fi'il madhi, wal mudhari'i dan pada fi'il mudhari'. Fatah dua. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Patah dua-dua. Kalau patah, kalau dhamma wazan yang pertama. Kalau kasrah wazan yang kedua. Kalau patah fi'il mudhari' itu kena di atas wazan yang ketiga. Bi syarti an yakuna ainu fa'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi. Bi syarti dengan syarat. Wazan yang ketiga ni ada syarat lagi. Kata fi'il madhi itu fathah, fi'il mudhari' itu fathah, syarat dia nya bi syarti dengan syarat an yakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah fi'ilnya fi'il bagi al-babis salis, aw lamuhu atau lamnya, aw lamuhu tu hazah dah, aw lamu fi'lihi, asalnya lamu fi'lihi atau lam fi'ilnya, lam fi'il bagi al-babis salis ni khabar bagi yakun, wahidan ialah salah satu, min hurufil halqi daripada segala harah-harah lah. Syarat gitu. Jadi katanya fi'il yang datang di atas wazan yang ketiga ni, hanya patah fi'il madhi, patah fi'il mudhari', ada syarat lagi. Syaratnya bahawa adalah fi'il atau lam fi'il ni salah satu daripada huruf-huruf halak. Huruf-huruf yang makhraj dia nya bahasa halqah. Gapo huruf halak? Wahiyah itu huruful halqi sittatun anam. Al-ha'u wal kha'u wal 'ainu wal ghainu
wal ha'u wal hamzatu. Tu syaratnya in fi'il atau lam fi'il ni salah satu daripada huruf lam. Macam fathah tadi tu. Lam fi'il dia kena tahan. Zahaba laik kata misal zahaba in fi'il dia kena tah ho besar. Wa bina'uhu dan belah antara al-babi salih ni aidan kalbabil awal atau kalbabil sani. Aidan ay kalbabil awal seperti bab yang pertama lah, seperti wazan yang pertama. Lit ta'diyati kainun lit ta'diyati bagi muta'addi ghaliban pada ghalib. Ghalib kebanyakan fi'il yang datang atas wazan yang tiga ialah fi'il muta'addi. Wa qad yakunu laziman dan terkadang adalah al-babus salih ni laziman. Ialah fi'il lazim. Fi'il lazim tu hanya sedikit lah. Kebanyakannya banyak sekali fi'il muta'addi. Misalnya contoh misalul muta'addi, misal fi'il muta'addi nahu fataha zaidunil baba. Fataha zaidun membuka oleh Zaid al-baba akan pintu. Membuka akan pintu. Buka apa? Buka al-baba akan pintu. Fataha tu fi'il muta'addi. Sebab buka-buka ni yang melafawi bersakut paut dengan maf'ul bih. Membuka Zaid, buka apa? Buka bab, buka pintu. Atau buka peruyuk. Nak makan si buka peruyuk. Nah, ikutlah bila kata membuka ni pasti dah lurah dia ni. Buka apa? Bukan bahasa Arab, bahasa Melayu sama je kalau buka apa. Kena ada lagi. Kalau kata buka Zaid, jadi tak orang panggil faham dah tapi tak sempurna lagi. Semata makan. Jadi bila kata makan, aku makan, saya makan apa? Tak orang panggil faham tapi tak sempurna. Kena ada maf'ul bih. Tu menunjuk kata fi'il muta'addi. Wa misalul lazimi misal fi'il lazim nahu zahaba Zaidun. Telah pergi oleh Zaid. Zaid pergi. Adapun sifat pergi ni dia tak melafawi. Zaid pergi. Zaid pergi betul lah. Diri Zaid pergi. Tak sama dengan azhaba Zaidun amran, tu lain pula tu. Kalau kata azhaba Zaidun amran, lain tu azhaba tu. Sebab apa? Sebab azhaba fi'il orang panggil fi'il muta'addi dah. Asalnya zahaba fi'il lazim ditambahkan akal hamzah, jadi fi'il muta'addi lah. Salah satu daripada jalan untuk menjadikan fi'il lazim fi'il muta'addi iaitu dengan ditambahkan akal hamzah atau dengan menggana-ganakan akan in fi'il. Asalnya fariha Zaidun, telah suka oleh Zaid. Tapi bila kita nak buat fi'il muta'addi, farrahtu Zaidan, mempersuka oleh aku Zaidan ke Zaid. Aku buat satu-satu benda with Zaid tu suka. Tu fi'il muta'addi lah. Kalau kata fariha Zaidan, dia Zaid suka. Kalau kata farrahtu Zaidan, mempersuka aku Zaidan akan Zaid. Aku buat satu-satu benda ni with Zaid tu suka. Tu orang panggil fi'il muta'addi lah. Supaya apa? Azhaba tak ni lah. Azhaba Zaidun, mana menjalan aku. Azhaba Zaidun amran, mana menjalan oleh Zaid amran akan amal. Zaid sana itu maknanya amal tak sejalan, Zaid tu buat pergi jalan juga. Tu dia panggil fi'il muta'addi lah. Akrama sama ke? Akrama Zaidun. Asalnya karuma Zaidun, telah melia oleh Zaid. Zaid tu melia sebab sifat melia ni dia tak melafawi apa lebih. Tapi bila kita tambah hamzah, akrama Zaidun amran, memelia oleh Zaid amran akan amal. Jadi fi'il muta'addi lah. Jadi karate ada. Tapi dalam mata bina masa tak ada ni. Dalam mata izi belakang ada. Jadi khulasahnya wazan yang ketiga ialah wazan fa'ala yaf'alu. Tiap-tiap kalimah Arab, tiap-tiap fi'il yang datang atas wazan fa'ala yaf'alu dikatakan wazan yang ketiga daripada 6 wazan bagi fi'il sulasi jarrah. Tapi syarat dianya in fi'il mana tanda dianya in fi'il madhi patah, in fi'il mudhari' patah, syaratnya in fi'il atau lam fi'il salah satu daripada huruf lam. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, wazan yang keempatnya ialah fa'ila yaf'alu. Ialah wazan fa'ila yaf'alu. Wazan fa'ila yaf'alu. Ialah wazan fa'ila yaf'alu. Mauzunuhu bermula lafaz-lafaz yang ditimangkan bagi fa'ila yaf'alu. Lafaz yang ditimangkan di atas wazan fa'ila yaf'alu ni, salah satu daripada mauzun ialah alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima fa'ila ya'lamu yaf'alu.
Sama. Ya wazan ilmu sorah ni pasti kena mengikut barang tu we sama lalu. Tak sama dengan wazan ilmu arab. Ilmu arab ni dia tak sama. Apa wazan syair? Wazan syair ni dia nak mengikut kelimah ya, baris tu tak sama tak apa. Tu wazan syair. Ya ilmu kawafi ni dia tak sama dengan wazan sorah. Wazan sorah ni pasti baris, kelimah, huruf pasti kena sama. Alima, fa'ila, ya'lamu, yaf'alu. Kena we sama baris. Wa alamatuhu dan bertanda bagi al-babil rabi', tanda berwazannya ke apa atau tanda bagi fa'ila yaf'alu ni an yakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah infa'ilnya bagi al-babil rabi' maksuran fil madi, ialah dikasrahkan fil madi pada fa'il madi. Alima fa'ila kasrah infa'il. Wa maftuhan fil mudhari'i dan difathahkan fil mudhari'i pada fa'il mudhari'. Alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Ni patah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Wa bina'uhu dan bola hantarannya, bermula maknanya hantaran bagi al-babil rabi' fa'ila yaf'alu ni aidan juga ai kal babil awal, seperti bab yang pertama lit ta'diyati maudu'un dalam wazn khabar bina. Tu nak ngaji tahu mubtada khabar apa tu, kembali dari ilmu nahwu lah. Kena ngaji nahwu pula lah tu. Jadi mubtada khabar barulah hasil faedah. Dikatakan kalam nak erti ke makna, tu nak ngaji nahwu pula. Bina'uhu dan belah hantaran bagi al-babil rabi' aidan ai kal babil awal, seperti bab yang pertama. Lit ta'diyati ta'awudhu khabar bina'uhu maudu'un dihantarkan bina' atau kainun adalah bina'an bab yang keempat ni lit ta'diyati bagi ta'diyah, bagi menjadikan fa'il muta'addi. Ta'diyah tu kita bawa makna bagi menjadikan fa'il muta'addi. Sebab ta'diyah ni fa'il datang tambah taf'il. Fa'ala yaf'ilu taf'ila, adda yu'addi ta'diyatan. Maka kaedah sorahnya tiap-tiap fa'il datang tambah taf'il, dia tunjuk di atas mana menjadi, bina dia lil ja'li. Lit ta'diyati bagi menjadikan fa'il muta'addi. Kata jadi fa'il muta'addi ni ghaliban pada ghalib, pada kebanyakan lah. Kebanyakannya ialah fa'il muta'addi. Wa qad yakunu laziman dan terkadang adalah al-babil rabi' atau fa'ila yaf'alu ni laziman fa'lan laziman fa'il lazim. Ya sedikit ada jugalah fa'il lazim. Misal contoh misalul muta'addi nahu alima zaidun al-mas'alata. Telah belajarlah Zaid ni al-mas'alata akan satu masalah. Wa misalul lazimahu wajila zaidun. Wajila ni makna apa? Wajila zaidun. Wajila takut. Apa? Gemetar. Lebih kurang. Takut Zaid. Wajilat qulubuhum. Takut Zaid. Telah takut Zaid. Takut fa'il lazim juga. Wajila wajila fa'ila yaf'alu wajila wajila fa'ila yaf'alu yaujalu. Wajila yaujalu. Wajila yajalu fa'ila yaf'alu. Alima ya'lam. Al-babul khamisu wazan yang kelimanya ialah wazan fa'ula yaf'ulu. Wazan fa'ula yaf'ulu. Mauzunuhu hantarannya wazunuhu bermula mauzun bagi fa'ula. Bermula lapar-lapar yang ditimbangkan di atas wazan fa'ula yaf'ulu. Hasuna yasunu ialah hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu fa'ula yaf'ulu. Wa alamatuhu dan bertanda pecamannya bagi al-babil khamis an yakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah infa'ilnya infa'il bagi al-babil khamis. Gapo ifa'il bagi al-babil khamis? Kalau misal pada lapah hasuna kena tasing. Ya sebab infa'il ni tiap-tiap harah yang betul di kain bagi fa'ala dinamakan infa'il. Tiap-tiap harah yang betul di kalam bagi fa'ala nama kalam fa'il. Tiap-tiap harah betul di fa bagi fa'ala dikatakan fa fa'il. Walaupun huruf tu bukan fa sekalipun, nama dia istilah sarah orang panggil fa fa'il. Maka hasuna yasunu sini ni infa'il dia mana sini? Di atas sin. Sing tu orang panggil infa'il tu. Wal hadiyah bukan in. Tapi istilah orang panggil infa'il.
Kerana apa dia katakan sin tu fa'il? Karena sin ni membetulikan akad in bagi fa'ula. Fa'il dia madmuman fil madi wal mudhari'i, ialah didomohkan, dibaris depankan fil madi pada fa'il madi fa'ula hasuna wal mudhari'i, dan fa'il mudhari' yahsunu yaf'ulu. Yahsunu yaf'ulu. Wa bina'uhu dalam hantaran ke al-babil khamis la yakunu, tidak adalah illa laziman malaikat fa'il lazim. Bina bab kelima ni tidak ada malaikat fa'il lazim satu je, fa'il muta'addi tak ada. Nahu hasuna zaidun, telah elok zaid. Tu. Bab yang kelima ni tiap-tiap fa'il dia datang tahu fa'ula yaf'ulu, semua fa'il tu fa'il lazim lah, fa'il muta'addi tak ada. Sebab biasanya fa'il yang datang tak tahu fa'ula yaf'ulu ni menunjuk di atas mana tabiat. Mana elok, mana huduh banyaklah. Maka tidak adalah fa'il itu malaikat fa'il lazim saja. Al-babus sadisu, bab yang ke-6 ialah fa'ila yaf'ilu, ialah wazan fa'ila yaf'ilu. Mauzunuhu bala mauzun bagi fa'ila yaf'ilu atal babil khamis hasiba yahsibu, ialah hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Wa alamatuhu, dan mula tanda-tanda bi al-babis sadis. Alamat agak al-babis sadis atau alamat agak fa'il yaf'ilu an yakuna ainu fa'ilihi, bahawa adalah in fa'il maksuran fil madi wal mudhari'i, ialah dikasrahkan akad in fa'il ni fil madi wal mudhari'i, pada fa'il madi dan fa'il mudhari'. Hasiba yahsibu. Wa bina'uhu, dan mula hantara al-babis sadis ni aidan kal babil awal atau kalbabi sani, kalbabi salih, kalbabi rabi' ikutlah. Lita'diyati kainun, adalah binaan lita'diyati bagi menjadi fa'il muta'addi ghaliban, pada ghalib. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah al-babis sadis ni laziman fa'il laziman. Fa'il lazim tu ada tapi sedikit. Misalul muta'addi nahu hasiba zaidun amran fadilan. Hasiba yang muta'addi dua maf'ul. Hasiba zaidun, yakinlah Zaid ni, yakin oleh Zaid amran akad amal ni. Zaid ni yakin akad amal, yakin apa? Yakin fadilan akal lebih ia ummah. Dia yakin kata ummah tu lebih semua. Tu. Hasiba Zaidun amran fadilan, telah yakinlah. Hasiba tu orang panggil fa'il muta'addi kan dua maf'ul. Saudara bagi zanna, makna yakin. Hasiba Zaidun amran fadilan, yakin, telah yakinlah oleh Zaid amran, tu maf'ul yang pertama, akak Umar. Yakin apa? Yakin apa? Zaid tu yakin kat Umar ni, yakin fadilan akal lebih ia Umar. Umar tu lebih semua. Tu sebab apa? Sebab Umar tu rajin bangun tengah malam. Semaya tahajud semua dia lebih jadi isi Allah Ta'ala lah. Walaupun dia isi makhluk ni biasa je, tapi dia ni pekat dia isi Allah Ta'ala lebih. Orang panggil dia ni hafiz dengan Allah Ta'ala. Orang yang hafiz Allah Ta'ala ni tu, orang tu lebih sekali lah mutabak dia isi Allah Ta'ala, walaupun dia isi makhluk tu lekeh. Bila-bila lagi orang belajar betul ilmu, kena baik dengan Allah Ta'ala. Sebab ilmu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, boleh. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak boleh. Belajar ni usaha, ikhtiar usaha ni salah satu daripada orang panggil ikhtiar atau sabar. Betul Allah Ta'ala bagi, boleh. Allah Ta'ala tak bagi, tak boleh. Betul, kena buat baik Allah Ta'ala. Sebab baris Allah Ta'ala. Seperti kita nak satu-satu benda, doktor buat baik dengan doktor. Lama-lama buat baik ya weh. Dimakian juga ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wi kepada orang yang khanak. Betul itu nak baik Allah Ta'ala. Orang hati bersih tu dapat ilmu. Allah Ta'ala bagilah dia. Maka Umar ni lebih sungguh dia. Wa misalul lazim, misal fa'il lazim nahu warisa Zaidun. Dapat sakol Zaid. Tapi kalau kita tengok dalam mata warisa dia fikir bawah. Ya, sebab warisa dia kata fa'il dalam naskah asal ke warisa ni kata fa'il muta'addi. Tengok dalam Quran ada dalam naskah asal ke dalam ni tak bagi. Dalam kitab asal dia ada jaga. Warisa Zaidun telah dapat sakol Zaid.
Maka 4 wazan 6 wazan itulah dikatakan fa'il sulasi mujarrad. Fa'il yang bahasa 3 harah. Tengok tadi 3 harah belaka. Hasiba 3 harah. Daraba, nasara, alima, hasuna. 3 harah belaka. Al-mujarrad yang sunyi daripada tambahan, tidak ada huruf tambahan. Huruf asal belaka. Hasiba 3 harah huruf asal. Daraba huruf asal, semua huruf asal belaka. Maka itu dikatakan fa'il sulasi mujarrad. Sulasi yang bahasa 3 huruf 3 harah, al-mujarrad yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang sunyi daripada huruf tambahan. Ya sebenarnya kelima harah ni yang mana wazan-wazan bagi fa'il sulasi mujarradnya, kelima harah berlaku, kelima harahnya di atas 6 wazan tu. Kalau kita mengikut qiyas semuanya, iaitulah tubik 9 wazan tu. 9 wazan. Tu. Sebab apa? Sebab in fa'il madhi ni ia ada 3 kelakuan. In fa'il madhi fathah, in fa'il madhi kasrah, in fa'il madhi dhammah. Maka tiap-tiap satu bahagian daripada 3 bahagian kelakuan in fa'il madhi, fathah, dhammah, kasrah tadi itu, kelakuan fa'il mudhari' dia ni terbahagi kepada 3 kelakuan pula. Contoh tengok in fa'il madhi fathah. Fa'ala yaf'ulu 1. Yang kedua fa'ala yaf'ilu 2. Yang tiga fa'ala yaf'alu. Tengok kelakuan in fa'il mudhari' dia tu tubik 3 wazan. Walha kita tak in fa'il madhi dia satu kelakuan ke apa? In fa'il madhi fathah. Fa'ala fa'il mudhari' dia 1. Yaf'ulu kena tabak wazan pertama. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu, in fa'il mudhari' dia kasrah. Wazan yang ketiga in fa'il mudhari' fathah, fa'ala yaf'alu. Tu. Maka kalaulah kita mengikut di atas qiyas tak ni tu, jadi tiap-tiap in fa'il madhi yang kasrah pun fa'il mudhari' dia keluarnya 3 wazan juga tu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Jadi 3 wazan jugalah mengikut qiyas di atas in fa'il madhi tu fathah. Dimakian juga in fa'il mudhari' dhamma. In fa'il mudhari' dhamma fa'ula yaf'ulu 1. Fa'ula yaf'alu 2. Fa'ula yaf'ilu 3. Jadi khulasah hipunnya jadi 9 wazan. 9 wazan lah kalau mengikut qiyas. Tapi 9 wazan tu ulama sorah telah menyelidikikan dan telah memeriksakan daripada kalam-kalam Arab, daripada kelimah-kelimah orang Arabnya, tutur kata orang Arabnya, kelimah-kelimah Arab, lafaz Arabnya, yang berlaku di atas wazan ni, yang ada pada wazan semuanya ada 6 wazan. Ulama sorah ni telah menselidiki dah kelimah-kelimah yang berlaku pada cakapan Arabnya, iaitulah ada 6 wazan. Gapo ya wazan pertama fa'ala yaf'ulu. In fa'il madhi fathah tak ada berlaku. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Dan in fa'il madhi kasrah tu ada 2 je. Satu fa'ila yaf'alu, wazan yang keempat. Yang keduanya fa'ila yaf'ilu, kena atas wazan yang keenam. Adapun fa'ila yaf'ulu, in fa'il madhi kasrah, in fa'il mudhari' dhammah, itu tidak ada berlaku datang oleh kelimah haraf. Lalu tu ulama sarah buangkan. Dimakian juga kelakuan in fa'il mudhari' dhammah ni. Kelakuan in fa'il mudhari' dhammah fa'ula yaf'ulu ni, lafaz-lafaz Arab yang berlaku pada cakapan Arab ni, yang ada di atas wazan ni satu je, iaitu fa'ula yaf'ulu. Adapun fa'ula yaf'alu, in fa'il madhi dhammah, in fa'il mudhari' fathah, tak ada berlaku pada kalam Arab. Demikian juga fa'ula yaf'ilu, in fa'il mudhari' dhammah, in fa'il madhi dhammah, in fa'il mudhari' kasrah, tak ada juga. Yang ada pada kalam Arabnya iaitu in fa'il madhi dhammah, in fa'il mudhari' pun dhammah juga. Fa'ula yaf'ulu. Lalu itulah buang 3 wazan, tinggal khulasahnya iaitu 6 wazan. Maka 6 wazan itulah dihantarkan bagi sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Wasna asyara baban minha lima zada 'ala sulasi wa huwa salasatu anwa'. Wasna asyara baban.
Isna asyara jadi mubtada. 5 ta'ala wazan jadi khabar. Wasna asyara baban, dan bermula 12. Gapo 12 tu? Baban nasbah wazan. Isi ada ni kena ada tamyiz dia. Kalau tak ada tamyiz tak erti. 12 apa 12? 12 ya umum 12 isi ada bila ingin 12 apa 12 baban nasbah wazan. 12 wazan. Baru erti. Baban tu orang panggil tamyiz tu. 12 mana ni? Minha setengah daripada 35 wazih asal. Misalnya cerita dah. Lam an abwab at-tasrifi khamsatun wa salasuna 35. Maka bermula 12 nasbah wazan minha setengah daripada 35 ni lah khabar isna asyara maudu'atun lima zada 'ala sulasi, ialah dihantarkan 12 ni 5 bagi fa'il zada yang lebih lah huruf dia ni 'ala sulasi di atas fa'il sulasi. Habislah. Tadi misalnya cerita kata 6 wazan dihantarkan bagi fa'il sulasi mujarrad, habis kat tu. Ini nak menyata, misalnya nak masuk pada menyata dan menerangkan fa'il hak sulasi mazid pula. Fa'il yang bahasa 3 harah tapi yang ditambahkan di atas huruf asal. Wa'imanya tambah 1 huruf atau tambah 2 huruf atau tambah 3 huruf. Wasna asyara dan bermula 12 baban nasbah wazan. Wasna asyara bermula 12 baban nasbah wazan. 12 ni minha setengah daripada 35. Khabar isna asyara maudu'atun dihantarkan dia isna asyara 5 zada 5 bagi barang bagi fa'il. 5 bagi ma bagi barang ma minal fa'li bagi fa'il. Zada yang lebih lama ni alas sulasiyil mujarradi, di atas fa'il sulasi. Jika nak ke sulasi itu sulasi mujarrad lah. Alas sulasi mana alas sulasiyil mujarradi di atas fa'il sulasi mujarrad. Khulasah nak ayatnya 12 wazan yang lagi akan datang nyata ni dihantarkan akan dia bagi sulasi mazid. Nama dia nya sulasi mazid. Orang panggil sulasi yang bahasa 3 harah, mazid yang ditambahkan di atas huruf asal. Yang ditambahkan di atas huruf asal. Huruf asal 3 harah. Betul kita tambah pula. Di atas huruf asal. Maka fa'il sulasi mazid ni semuanya ada 12 wazan. Tu sulasi mujarrad dan 6 wazannya. Wa huwa salasatu anwa'in, wa huwa dan iaitu ma zada 'ala sulasi ni fa'il sulasi mazid ni. Wa huwa dan iaitu ma zada 'ala sulasi fa'il yang lebih di atas huruf. Fa'il yang lebih di atas fa'il sulasi yang ditambahkan di atas fa'il sulasi ni salasatu anwa'in, ada 3 nok, ada 3 bagai. Ada 3 bagai, 3 bahagian, 3 nok. 3 macam. Wa huwa dan iaitu ma zada 'ala sulasi ni salasatu anwa'in, ialah 3 bagai. Kenapa 3 bagai ni? Kerana harah yang ditambahkan di atas sulasi mujarrad tu ada 3 bahagian. Pertamanya tambah 1 harah, kena di atas nok yang pertama. Yang keduanya tambah 2 harah, iaitu kena di atas nok yang kedua. Yang ketiganya tambah 3 harah, iaitu kena di atas nok yang ketiga. Sampai tu misalnya kata ada 3 nok, 3 bagai. Wa huwa iaitu ma zada 'ala sulasi ni salah satu anwa'in, ialah 3 bagai. Kenapa 3 bagai tu? Kerana harah yang ditambahkan ada kalanya 1 harah atau 2 harah atau 3 harah. Buat gitulah. Kerana harah yang ditambahkan di atas fa'il sulasi mujarrad ada kalanya 1 harah. Seperti nok yang pertama tu. Dan ada kalanya 2 harah seperti nok yang kedua. Dan ada kalanya 3 harah seperti nok yang ketiga. Jadi hitung 3-3 nok tu hasilnya wazan di atas 12 wazan. 12 wazan itulah dinamakan sulasi mazid. Sulasi dikatakan sulasi i'tibar huwa saya 3 harah. Dan dikatakan rubai i'tibar ditambahkan akan huruf yang baru di atas huruf asal. Lainlah. Yang 6 wazan telah lepas tu sulasi juga tapi sulasi mujarrad. Dinamakan sulasi i'tibar huwa saya 3 harah. Dinamakan mujarrad i'tibar dia ni sunyi daripada huruf tambahan. Sunyi daripada huruf tambahan.
An-naw'ul awwalu wa huwa ma zida fihi harfun wahidun 'ala sulasiyyi wa huwa salasatu abwabin. Kita buktikan ini. 10.5. An-naw'ul awwalu wa huwa ma zida fihi harfun wahidun 'ala sulasiyyi wa huwa salasatu abwabin. Wallah. Ini tutup macam mana? Tutup kat bawah ni.